kita berada, boleh dikatakan berada di pada keadaan yang membimbangkan, iaitu sedang menularnya wabak coronavirus. Tapi alhamdulillah di tempat kita ni masih lagi terkawal dan kita masih lagi dapat hadir ke masjid untuk mengimarahkan masjid. Dapat kita lakukan lagi aktiviti-aktiviti masjid. Sebagai contoh, kita solat, dapat sama-sama kita selesai mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan dapat kita duduk di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di negara lain sudah sampai peringkat perintah berkurung. Dah tidak dibenarkan umat Islam untuk keluar daripada rumah, apatah lagi nak ke masjid, nak solat berjemaah. Ada tempat yang dah sampai tahap macam tu. Kita alhamdulillah masih lagi terkawal. Dan bagi kita terletak satu tanggungjawab, iaitu tanggungjawab untuk pencegahan. Iaitu sekiranya kita terdapat simptom-simptom tentang virus tersebut, jadi jangan lengahkan masa. Ini berbalik kepada diri sendiri, individu. Kalau kita ambil langkah pencegahan untuk diri kita, barangkali kita boleh menyelamatkan 10 orang yang lain. Jangan kita berkata kita meletakkan ini semua Allah Ta'ala yang tadbir, Allah Ta'ala yang uruskan. Betul, tidak dinafikan. Virus ini wujud pun kerana siapa? Bukan kerana penduduk China tu, bukan. Virus ini datang pun, virus ini wujud pun kerana Allah Ta'ala, sebagai ujian. Dan Allah Ta'ala sahaja yang mempunyai penawarnya. Jadi kita ni ikut ambil pendapat manhaj Imam Asy-Syafi'i, iaitu tidak semata-mata bertawakal kepada Allah. Imam Asy-Syafi'i prinsip dia ikhtiar, kena usaha untuk mendapatkan hasil. Di samping berusaha, letakkan tawakal kepada Allah, baru betul. Jangan kita kata ini tak apa, ini Allah Ta'ala boleh sembuhkan, uruskan. Tak. Kita kena jaga yang keliling kita. Kalau kita ada simptom ini, kita duduk di dalam rumah tak bercampur, tak apa. Jadi masing-masing kita ambil tahu tentang diri kita. Tengok ada rasa badan ni lain macam sikit, pergi hospital check. Tak salah pun. Baik. Hadis yang datang daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Al-Addari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Baik.
Sabda Rasulullah, agama itu merupakan nasihat. Ini salah satu definisi agama. Apa itu? Selain agama itu, kita mengabdikan diri, kita beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, cabang daripada agama ini adalah nasihat. Jadi sahabat ni bertanya, kerana siapa? Sahabat ni bertanya kepada Rasulullah, kerana siapa untuk nasihat ini? Jadi sabda Nabi, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin-pemimpin orang Islam dan masyarakat semuanya. Maksudnya, nasihat yang Nabi sebutkan ini adalah, di samping kita mentaati perintah Allah, kita juga diwajibkan, ke atas kita juga nasihat menasihati. Dan kita nak menarik orang untuk berbuat kebaikan, nak melarang orang daripada berbuat kemungkaran, harus dengan nasihat. Dan nasihat ini juga kita perlu pelajari. Bagaimana cara nak nasihat orang? Tak boleh menasihati orang mengikut hawa nafsu, mengikut kekerasan. Orang tak mau. Orang tak mau ikut. Lagi orang melenting ada. Baik. Di dalam surah Al-Jasiyah ayat 21, firman Allah, am hasibal ladzina najtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dengan menyamakan keadaan, iaitu mereka semua semasa mereka hidup dan semasa mereka mati? Buruk sungguh apa yang mereka hukumkan itu. Baik. Ini ayat Al-Quran yang mana sahabat Nabi ni tadi, Abu Ruqayyah radhiyallahu anhu, apabila beliau ni bertahajud pada waktu malam, beliau membaca ayat Al-Quran, dan pada ayat ini beliau akan menangis. Ini satu kelebihan orang yang faham bahasa Arab dan terjemahan. Ini satu kelebihan. Sebab tu tidak mustahil kalau kita solat di belakang imam-imamnya orang Arab, orang yang fasih bahasa Arab, tidak mustahil kalau mereka itu menangis. Yang pelik, yang mustahilnya kita yang menangis. Kita tak faham. Kita tak faham apa ayat ni. Tengok imam nangis, kita pun menangis. Ni Ramadan nak dekat ni. Mana tahu kok dapat imam Arabnya, baca sampai ayat dia pun menangis, tersedu menangis. Dia faham, kita tak faham, kita pun ikut. Sebab tu kena tahu hukum menangis tu. Sengaja menangis boleh membatalkan solat. Kita menangis di dalam solat dengan sengaja boleh membatalkan solat. Melainkan orang yang menangis dalam solat, dia faham ayat apa yang dia menangis.
Tak kira lah. Kot baca surah Fatihah menangis. Menangis pasal apa? Masa dia baca Maliki Yaumiddin, contohlah, Maliki Yaumiddin, iaitu yang bermaksud Tuhan yang memerintah sekalian alam. Kenapa dia takut? Sebab dia takut Tuhan yang Maha Agung ni, yang tidak ada Tuhan lagi yang boleh mentadbir alam selain Allah Ta'ala. Dia takut dengan kuasa Allah. Semata-mata dia faham ayat tu dia menangis. Itu tak mengapa. Pasal dia faham. Suka-suka tengok, kita ada dengar satu syaikh yang baca surah Al-Balad, yang pada solat, yang hujungnya beliau menangis. Bila dia menangis tu, dia faham ayat apa. Jadi yang makmum belakang pun menangis, pasal yang makmum pun faham. Kita dengar, boleh nanti jadi imam nak buat macam ni ya. Sampai ayat ni aku nak menangis juga. Macam mana dia menangis, aku nak menangis juga. Menangis kita ikut sama macam dia, batal solat. Kalau kita imam, tanggung semua makmum. Kalau penuh masjid ni, penuh dengan makmum, tanggunglah kita. Ni berat bagi imam yang suka-suka je, kena tahu. Baik. Selain itu, beliau juga merupakan, ni dia berbalik kepada kisah Abu Ruqayyah ni sekejap. Orang yang pertama menyalakan pelita di dalam masjid dan perintis kepada penceritaan pada zaman Umar dengan izinnya. Nabi SAW pernah bercerita tentang kisah Ad-Jassah dan Ad-Dajjal di atas mimbar, dan kisah itu Nabi SAW memperdengarkan kepada beliau. Baik. Ini sedikit biografi tentang Abu Ruqayyah ni. Beliau ni hidup pada zaman sampai ke zaman Umar Al-Khattab, dan banyak kisah-kisah akhir zaman, kisah-kisah tentang kedatangan kiamat. Nabi SAW banyak ceritakan secara direct kepada Abu Ruqayyah ni. Baik, kita tengok pada terjemahan syarah kepada hadis tadi, yang mana Nabi sebut agama itu sebagai nasihat. Baik. Kata Imam Muhammad bin Nasr An-Narwazi rahimahullah, nasihat itu dari segi istilah adalah prihatin hati terhadap orang yang dinasihati, sama ada fardu atau sunat. Baik. Ini prihatin kita. Setiap kita ni mesti ada sifat nasihat, untuk menasihati orang lain. Jangan ada dalam hati kita ni untuk pentingkan diri kita dalam apa jua aspek pun. Pekerjaan ke, mencari ilmu ke, nak bersedekah ke, apa saja, kita jangan ada sikap pentingkan diri. Biarlah aku yang lepas, mereka lah pandai-pandai lah. Jangan ada sikap macam tu. Jangan kita rasa kalau aku bagi tahu kuranglah rezeki aku, biarlah dia mau cari sendiri. Tak, jangan sampai macam tu sekali. Kita berkongsi pun tidak ada masalah. Baik. Yang seterusnya, iaitu nasihat kepada Allah ialah mengikuti perintah Allah, manakala nasihat kepada kitabnya
ialah dengan membaca, memahami, tadabbur, seterusnya mengamalkannya, sama ada perintah suruhan atau pun larangan. Al-Khattabi berkata, nasihat kerana Allah maknanya beriman dengannya dan menafikan syirik daripadanya. Baik. Pendapat yang pertama iaitu mengatakan kita nasihat kepada Allah, bukan kita nak nasihatkan Allah. Ni kadang-kadang hadis ni kena baca. Sebab tu hadis, kalau orang yang bukan di dalam kalangan ahli hadis, kena buat banyak rujukan. Contoh macam ni, nasihat kepada siapa? Sahabat ni tanya tadi, Abu Ruqayyah tanya. Dia tanya pada Nabi, liman, kerana siapa? Pada siapa nak dinasihat ni? Nabi sebut kepada Allah. Kalau kita baca zahir hadis ni, masalah lah. Nak nasihat Allah macam mana? Sebab tu ilmu hadis, ada ulama-ulama yang mensyarahkan hadis. Yang lebih baik kalau kita nak baca kitab syarah, kerana di situ ada terjemahan, disyarahkan huraian-huraian daripada ulama-ulama. Baik, dalam kitab ni ulama kata nasihat kepada Allah itu adalah mengikuti perintah Allah. Kita nasihat orang supaya mengikuti perintah Allah, untuk taat kepada Allah. Kita nasihat nampak orang yang buat perkara tidak baik, kita nasihat dia. Ingat, Allah Maha melihat lagi Maha mengetahui. Cukup. Jangan bagi tazkirah panjang. Bagi tazkirah panjang kadang-kadang masuk sini, keluar sini. Bagi sikit je, tetapi yang sedikit itu boleh menyentuh hatinya. Mungkin barangkali dengan nasihat kita itu dia tak buat lagi dah. InsyaAllah. Baik. Manakala nasihat kepada kitabnya, iaitu kita nasihat kepada orang supaya membaca kitab Al-Quran. Baca kitab Al-Quran, bukan sekadar baca, faham maksud ayat tersebut. Sekarang kita tak susah. Di masjid, di rumah kita pun ada tafsir. Faham, kita baca. Sambil baca ayat ni, kita faham. Kita fahamkan apa maksud ayat tu. Sekurang-kurangnya kalau kita bawa masuk dalam solat pun kita dah faham lah. Ayat itu tentang apa. Baik. Dan bertadabur. Tadabur ni kita menghuraikan lagi, bukan huraian terperinci. Hurai, okey. Katalah kita ambil surah yang mudah lah, yang biasa sangat, yang lazim. Contoh surah Al-Asr, wal asr, demi masa. Huraikan sikit demi masa tu, apa itu yang dikatakan demi masa. Jangan meleret jadi dah masuk ke benda yang lain, dah jauh pula. Baik, lepas tu sambung, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini benar-benar di dalam keadaan yang rugi. Huraikan sikit, siapa yang rugi ini? Apa yang dikatakan rugi? Ini namanya tadabbur. Kita huraikan sedikit. Baik. Dan bukan sekadar itu, kita kena beramal dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita baca, kita faham, kita amal. Inilah kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang beriman, yang taat kepada Allah, iaitu apabila kita baca ayat Al-Quran, kita faham, kita amalkan. Ini dia ciri-ciri kita nak menjadi hamba Allah
solid. Bukan nak jadi hamba Allah yang yang bertopeng-topeng. Tidak. Kita faham, kita baca apa tuntutan Allah, kita buat. Apa larangan Allah, kita elakkan. Dan berkata ulama yang lain, nasihat kerana Allah itu adalah beriman dengannya dan menafikan syirik daripadanya. Baik, ini dia berbalik kepada ilmu tauhid, iaitu kita beriman kepada Allah dengan segala apa saja, dengan segala apa yang kita tahu. Baik, kita nak beriman dengan Allah ni macam mana? Sudah pasti kita kena kenal dulu. Nak kenal Allah ini mesti melalui zatnya, sifatnya, asma'nya dan fa'il, baru betul. Bukan kita nak kenal Allah itu dengan kita membentukkan Allah, menempatkan Allah. Itu salah. Itu manhaj yang salah. Kita menetapkan Allah tu macam mana pula, padahal Allah itu tidak menghendaki ketetapan, kedudukan. Walhal kita yang menghendaki yang demikian. Kita kena nak duduk kita macam mana, tak kira lah bersimpuh ke bersila ke. Ini makhluk menghendaki, tetapi Allah tak menghendaki. Mungkin ada orang berpandangan yang lain. Kita mansyad kita seperti mana yang dibawa oleh Imam Asy'ari, iaitu Allah itu tidak apa? Salah satunya Allah tidak berbentuk, Allah tidak bertempat. Ni kena pegang betul-betul. Contoh, dalam satu hadis Nabi sebut, pada sepertiga malam Allah Ta'ala akan turun daripada langit ke bumi. Apa maksud? Apakah Allah tu turun maksudnya Allah itu berbentuk? Tak, bukan. Allah tidak mempunyai tempat. Allah tidak mempunyai tempat-tempat tertentu, yang mana ada setengah golongan mengatakan Allah itu tempat khususnya di Arash. Jaga-jaga tuan-tuan. Apabila kita mengatakan Allah itu bertempat duduknya di Arash, makna kita telah menempatkan Allah. Apabila kita menempatkan Allah, jaga-jaga. Takut-takut, khawatir kita boleh terrosak akidah dan terbatal iman. Kerana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada Tariq Asy'ari, Allah itu tidak bertempat. Sebab itu kita berdoa tidak semestinya menghadap ke kiblat. Kena faham. Kena faham tuan-tuan. Tidak semestinya. Kalau doa tak boleh menghadap kiblat, kenapa kita solat? Solat itu wajib menghadap kiblat, kerana itu perintah dalam Al-Quran, perintah Allah. Berdoa, kita berdoa tidak semestinya kena menghadap kiblat. Jangan kita kata Allah itu ada di Kaabah, habis rosak iman, boleh gugur iman kita, insya-Allah. Na'udzubillah min zalik. Baik, ini pendapat
Al-Khattabi yang mengatakan nasihat kepada Allah itu beriman dengannya dan menafikan syirik daripadanya. Syirik ni Ustaz Mio dah ajar kita dah. Pembahagian syirik ni banyak pembahagian syirik. Ada syirik jalinya, ada syirik kofinya. Syirik jali tu macam mana? Contoh syirik jali, terang-terang kita menyekutukan Allah. Itu syirik jali. Syirik khafi ni iaitu syirik yang tersembunyi, yang kita tak sedar, kita tak nampak. Tapi ulama kata siapa buat syirik jali terbatal iman, habis. Siapa buat lakukan syirik khafi dalam keadaan dia tidak sedar, dimaafkan. Sebab tu syirik khafi ni kena belajar apa dia tanda-tanda syirik khafi. Contoh dalam semayang pun kita boleh jadi syirik khafi. Tak susah, senang je. Baca je surah Fatihah. Sebab itu baca surah Fatihah ini disunatkan kita belajar tafsir dia. Apa terjemahan ayat ni? Pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atas ya tu ada syiddah. Kalau dalam ilmu tajwid, huruf ayat-ayat yang ada bertanda syiddah, iaitu sabdu, hendaklah ditekankan. Iya, jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka wa iya. Jangan ambil mudah. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut salah, sebut itu saja, cuma tak tekankan, dah jadi syirik khafi. Kenapa? Iyyaka yang bermaksud hanya kepada engkau. Engkau balik kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tak tekan, iyyaka matahari na'budu, matahari kami menyembah. Itu yang tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, na'udzubillah min zalik. Sebab tu ditekankan iyyaka, supaya masuk bertepatan dengan maksud ayat. Yang bermaksud iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau jualah kami memohon pertolongan. Ni kena jaga. Jangan ambil mudah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini salah satu syirik khafi. Dan lagi satu syirik khafi apa? Jasad kita solat, apa takbirnya, rukuknya, sujudnya, iktidalnya, tetapi hati melayang tak ke mana. Ni salah satu syirik khafi. Sebab tu ada pesan dah dulu, Habib Ali Al-Hamid pernah berpesan, nak dapat makam, satu makam dalam solat ini, iaitu faham bacaan Al-Fatihah. Dapat satu makam. Makam apa? Makam khusyuk. Kalaulah daripada takbiratul ihram kita faham, insya-Allah banyak makam khusyuk yang kita dapat. Tapi kalau benda ni kita tak mau ambil peduli, buat sambil lewa, tak apalah, imam ada pun semua, tak apalah, kita ikut je belakang makmum. Ini jadi masalah. Nanti di akhirat nanti, kalaulah dia yang tanggung, tak apa. Orang yang berkata macam tu, tak apalah, biarlah jadi makmum je, ikut imam je.
Nanti di akhirat, nanti dia tarik imam ni, dia tarik orang duduk sebelah dia, dia tarik orang ni, pasal apa tak ajar dia, pasal apa tak bagi tahu dia. Salah kita sendiri di dunia ini kerana abaikan, tidak ambil berat tentang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Kita abaikan, tak mau ambil peduli. Sebab tu tuan, muslimin dan muslimat, khusus bagi muslimat, kalau keluar rumah, isteri-isteri atau anak perempuan yang nak keluar rumah untuk mencari ilmu fardu ain, dalam masa yang sama isterinya tak dalam masa yang sama suaminya tak bagi, isteri tersebut boleh keluar. Ni hukum. Tapi cari ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain tu apa? 3: tauhid, fiqh dan tasawuf. Suami kita tak dapat nak bagi ilmu ni, tak dapat nak ajar. Kita cakap, bang, saya nak ke masjid, nak belajar ilmu fardu ain, nak belajar ilmu tasawuf. Malam ni Ustaz Mio belajar mengajar ilmu tauhid. Saya nak belajar, nak kenal Allah tu macam mana, nak belajar. Oh, suami kata, tak boleh, aku tak izinkan kau keluar. Tapi kalau isteri tu keluar juga dengan niat untuk mencari ilmu fardu ain ni tadi, nak belajar ilmu tauhid ni, tak berdosa bagi dia dan tidak jatuh derhaka bagi dia. Untuk fardu ain saja. Jangan dah belajar pergi mengetir pula. Mengetir tu salah. Ni kena tahu. Sebab kadang-kadang kita ni dah lama dah berkahwin, dah lama dah duduk di rumah, bila jumpa orang kawan-kawan muslimat yang kaki masjid ni, kita dengar, oh tak tahu pula. Pasalnya ni lah, satunya kita tak tahu tentang hukum. Baik, ilmu fardu ain wajib dipelajari. Dan sambung sedikit lagi, nasihat bagi Rasul, iaitu beriman kepadanya dan beriman pula bahawa beliau adalah Rasul yang Allah utuskan kepada segenap makhluk, mencintai dan meneladani beliau, mempercayai berita yang beliau sampaikan, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya dan membela agamanya. Baik, sama juga nasihat kepada Rasul, kita taat kepada Rasul, dan kita kena meyakini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah, dan kerja baginda pula menyampaikan risalah Allah. Kena yakin. Jangan nanti tanya, kita sebut Rasulullah, Rasul tahu? Tahu. Siapa nama Rasulullah? Rasulullah. Kita nak cintakan Nabi tapi kita tak tahu nama Rasulullah. Nama Nabi tak tahu. Ni pun pelik kan? Pelik bin ajaib. Kita nak cintakan seseorang tapi kita tak tahu. Ni masalah. Sekurang-kurangnya kita belajar tentang Nabi, sejarah hidup Nabi. Siapa Nabi itu? Siapa nasab Nabi? Ni fardu kifayah yang kita kena belajar. Baik. Jangan sampai nanti, contohlah Nabi sampai dalam mimpi, dia tak kenal Nabi. Sebab apa? Sebab dia tak tahu nama Nabi. Dia tak tahu bagaimana rupa Nabi. Dia tak tahu bagaimana apa bentuk badan Nabi. Kan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, yang bermaksud kesempurnaan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah diceritakan oleh sahabat ni, Nabi ni macam mana, rambut Nabi macam mana, muka Nabi macam mana, kulit Nabi macam mana, bentuk badan Nabi macam mana. Tu kena belajar. Tak belajar tak tahu. Kalau orang kata apa Nabi tu macam ni kot, macam ni, kita yang tak, oh iya ke? Parah. Sekurang-kurang kita kena tahu. Dan mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sama seperti mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 31. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu. Baik, ini tidak dinafikan. Kerana apa? Kerana apa, dalam ayat yang lain pun ada mengandungi kata-kata firman Allah yang membentuk Allah menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diangkat sebagai penghulu kenabian segala nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat ni dulu-dululah, orang dulu-dulu dia gunakan ayat ni sebagai ayat pengasih. Dia guna pada perempuan. Dia tengok perempuan, dia baca ayat. Tak mahu, tak jadi. Tak boleh. Ayat ni kena tengok pada sejarah, baru boleh guna. Sebab tu kalau orang kena sakit-sakit sihir, ada ayat-ayat sihirnya yang dibaca. Ruqyah ada ayat-ayatnya. Bukan semua ayat dibaca. Ada ayat khusus tentang sihir. Sama macam ni ayat ni. Baik. Muslimat dah suruh berhenti dah. Baik, nak berhenti dah ni. Nak tunggu cari dia punya ending je. Nak tunggu masuk free gear. Sabar sikit. Baik. Dan nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang Islam dan masyarakat sepunya adalah kita menasihat. Kita dengan pemimpin ni manusia sama. Dia salah, kita nasihat. Jangan dia salah kita ikut juga. Dah nampak dia salah, kita angguk. Yes boss. Yes boss. Yes boss. Tak boleh. Dia salah, kita betulkan. Jangan dia salah, dia salah, kita membenarkan. Lagilah dia berada di dalam pemerintahan. Di samping Umar Al-Khattab ini ada penasihat agamanya. Saidina Umar juga ada penasihat agama. Siapa dia? Penasihat agama Saidina Umar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ni seorang sahabat Nabi, seorang sepupu Nabi. Siapa lagi? Dan seorang yang didoakan Nabi supaya faqih dalam agama. Tu yang banyak-banyak ustaz kita baca tu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Tu doa Nabi tu. Doa Nabi terhadap Ibnu Abbas ni tadi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kau jadikanlah dia ni, Ibnu Abbas ni, seorang yang faqih, yang faham tentang agama.
overall tentang agama. Dan jadikanlah dia ini, iaitu Ibnu Abbas ini, seorang yang pandai untuk menafsir ayat-ayat Al-Quran. Nampak? Ini dia. Jangan kita turut aja tak boleh. Baik, wallahu alam. Moga-moga sedikit perkongsian ilmu ini mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga dengan ilmu yang kita dapat walaupun sedikit ini mendatangkan manfaat yang besar buat diri kita. Moga-moga dengan kedatangan kita ke rumah Allah ini dengan niat untuk solat berjemaah dan duduk di dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa seluruh ahli keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita di atas dunia ini, dan urusan kita di akhirat kelak. Juga dipermudahkan urusan kita untuk menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus memasuki syurga bersama baginda dan kekal di dalamnya selama-lamanya, insya-Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyan matrudan mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi